Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini saya nak cerita berkenaan dengan satu topik fundamental lah. Okey, topik ni adalah topik sekejap, saya pun tak keluar. Okey, topik EPS dan PE ratio. Okey, PE ratio. Okey, sebenarnya EPS dan PE ratio ni adalah satu ratio. Okey, satu ratio untuk kita nak menilai satu company tu dalam keadaan dia sihat pada masa sekarang. Pada masa sekarang dan kita nak tengok pada jangkaan masa hadapan lah. Masa hadapan jugalah. Okey, ini adalah sebenarnya ratio saja. Okey, ratio kita nak tengok satu counter tu dia baik masa sekarang ni dan masa hadapan lah. Okey, dan first kali EPS dengan PE ratio ni kedua-duanya mesti positif lah. Okey, positif lah bila sesuatu penilaian terhadap company tu kalau dia negatif, menunjukkan satu company tu pada masa sekarang ni dia kurang baik lah. Mungkin revenue dia, mungkin dia tak dapat, tak menjana keuntungan dan revenue dia pun kurang. Okey, dia memberi satu impact pada EPS dan PE ratio lah. Okey, saya terangkan ni secara ringkas lah. Okey, untuk EPS, sekejap, saya terangkan dulu pasal EPS. Okey. Untuk EPS ni, dia adalah sebenarnya earning per share. Okey, earning per share. Jadi singkatan dia EPS lah. Okey, sebenarnya dia nak ukur jumlah pulangan. Okey, kita kata profit. Okey. Okey, profit untuk setiap saham untuk setiap saham yang kita laburkan tu lah. Setiap saham. Okey. Okey, baik. Jadi mudahnya kita kata keuntungan bersih dibahagi dengan jumlah saham. Okey. Jumlah saham. Dan jumlah share lah, jumlah share. Okey, yang ni. Jadi kita nak tahu berapa yang sepatutnya yang agak okey lah. Okey, bila kita kata macam tu, yang tadi saya beritahu dia mestilah dalam keadaan positif. Okey, dan semakin besar nilai EPS ni, semakin baik lah. Lagi besar lagi baik. Jadi lagi besar lagi baik lah. Okey, sebenarnya EPS ni kita tak boleh nak ukur untuk dia sajalah pada masa untuk satu counter tu kita tak boleh nak ukur EPS saja. Okey, kita perlukan satu lagi indikator satu lagi petunjuk yang kita panggil dia sebagai PE ratio yang saya nak terangkan tadilah. Okey, tapi untuk kita nak buat perbandingan antara dua syarikat, okey, kita boleh jadikan EPS ni sebagai salah satu indikator dia jugalah. Okey, untuk kita nak bandingkan terhadap dua syarikat, okey, dua syarikat, kita ambil syarikat yang paling besar sekali. Syarikat yang paling besar. EPS yang besar. Okey, kalau kita nak buat perbandingan di antara dua syarikat, okey, contohnya kita dapat satu counter dan kita nak bandingkan dari segi fundamental dia terhadap EPS. Okey, jadi EPS yang syarikat yang memberikan EPS yang paling besar, okey, dia adalah yang paling baik. Jadi lebih besar EPS, okey, lagi baik. Okey, kalau kita nak banding antara dua company lah. Okey. Okey, kemudian barulah kita timbul pula satu lagi ratio, iaitu PE ratio. Okey, yang tadi yang EPS tadi, okey, EPS saya tulis kat sini. EPS ni dia kita kata keuntungan bersih kita bahagikan dengan jumlah saham ataupun jumlah share lah. Okey.
Untuk PE ratio, okey. PE ratio pula, dia adalah harga semasa saham. Okey, harga semasa saham dan dibandingkan, yang ni kita dibandingkan okey, dengan EPS. Kita bandingkan dengan EPS dan jadi formula dia akan jadi okey, untuk PE dia akan jadi harga semasa, okey, harga semasa kita bagi dengan EPS, macam tu saja. Okey. Jadi sama juga macam EPS, okey. Semakin tinggi nilai, semakin besar nilai PE ratio, okey, semakin baiklah. Okey. Jadi PE ratio ni kalau besar, dia semakin baiklah. Okey. Dan dia macam EPS juga, kita boleh buat perbandingan di antara dua syarikat. Okey, lagi besar PE ratio di antara dua tu, kita tengoklah yang mana company tu memberikan PE ratio yang makin besar. Jadi kita ambil company yang counter yang paling besar sekali lah dia punya PE ratio. Okey. Dan cuma satu, okey, ini ada juga perbandingan di antara pendapat lah. Orang kata berbeza pendapat. Ada yang kata kalau kita nak ukur satu company tu dengan hanya melihat PE ratio, okey, dia ada julat dia, contohnya lah. Ada setengah tu dia ambil kira, okey, ada yang kata kurang daripada 15 ratio dia. Dan ada juga yang kata kurang daripada 25, okey. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab satu penilaian tu, ada setengahnya dia takut terjadinya overvalue. Okey, overvalue dan takut juga terjadi undervalue. Jadi dia takut nak ni lah. Kita nak takut lagi dia beri penilaian yang terlampau besar dan kadang-kadang tu memberi penilaian yang agak kurang lah, kurang baik. Jadi PE ratio ni, kalau macam saya, untuk saya punya julat yang sesuai bagi saya, yang saya suka ambil, di antara 5 ke 25. Okay, 5 ke 25. Yang ni boleh tengok pada video-video yang sebelum ni lah, dalam saya punya Facebook. Okey, jadi saya suka ambil di antara 5 ke 25. Okey, dan kalau lah saya nak bandingkan dari segi technical analysis dengan fundamental analysis, okey, saya tak suka ambil fundamental analysis sahaja. Jadi saya suka ambil technical analysis sebagai penilaian untuk kita nak nilai sama ada counter tu baik dari segi technical ataupun tidak. Okey, ada setengah tu counter tu dia baik dari segi fundamental. Okey, tetapi dari segi technical analysis dia tak baik. Okey, dia tak menunjukkan suatu counter tu akan memberi kita kata uptrend. Jadi saya suka counter yang kalau kita nilai dari segi technical analysis dia mesti uptrend. Okey, dan kalau saya nak ambil fundamental analysis, okey, saya akan tengok company tu dari segi quarter by quarter. Okey, quarter by quarter, dan ambil kira juga PE ratio dan EPS. Okey, PE ratio. Biasanya saya suka ambil PE lah. Okey, EPS ni pasal dia dah terkandung di dalam EPS ni, sebenarnya dia dah terkandung dalam PE ratio dah. Okey, dah tengok satu saja, macam saya dalam keadaan sibuk ni, kita pakai PE ratio pun tak apa dah. Okey, tapi kalau lah saya nak tak sempat juga, saya suka tengok quarter by quarter lah. Okey, pasal ini ada percanggahan, kita kata kan, dia tak apa nak berbeza-beza pendapat. Jadi nak senang saya suka tengok quarter by quarter. Okey, dekat mana kita nak tengok kita nak tengok PE ratio dan EPS ni? Sebenarnya kalau buka Malaysia Stock Biz, okey, Malaysia Stock Biz ni type saja Malaysia Stock Biz ni. Okey, kalau kita buka ni, kita akan pergi kepada satu company. Okey, yang ni sebenarnya adalah Bursa Malaysia latest quarter report. Okey, yang mana dia memberi penerangan pada kita quarter report yang dah keluar. Okey, contohnya SM Track, EPS dia tengok
negatif 1.33. Jadi tak baik lah ni. Net profit pun dah memang kita tahu dah negatif dah. Okey. Okey, yang ni dia tak apa nak tak apa-apa tak sesuai lah. Nah, okey. Kalau kita nak ambil biar EPS dia adalah sorry. EPS dia adalah positif. Dan PE ratio dia pun positif. Okey. Okey lah. Okey, contoh saya nak ambil yang mana? Okey, kita ambil Lebalum. LB Lebalum Okey, satu lagi Aran. Okey, contoh Okey, untuk tadi saya beritahu untuk PE ratio yang saya suka ambil adalah di antara 5 ke 25. Okey, ini dalam lingkungan saya dah. Okey, dan PE ratio kalau kita nak banding antara dua syarikat, kita tengok yang mana paling besar lah. Okey, should be kalau macam EPS ni dia dah positif. Kalau kita nak banding dengan counter yang lain, okey, kita banding EPS ni lah. Okey, banding EPS ni. Ataupun nak banding dengan PE ratio pun boleh jugalah. Okey, ambil yang mana yang paling tinggi lah. Okey, tapi sebenarnya EPS ni dah terkandung dalam PE ratio ni dah. Pasal kan kita ambil apa harga saham semasa kita bagi dengan EPS. Jadi kalau tuan-tuan nak bandingkan PE ratio pun boleh jugalah. Okey. Okey, baik. Satu counter yang saya suka pilih, tadi saya beritahu counter tu mesti uptrend. Dan counter report dia mesti sesuatu yang positif. Yang sebelum ni pun dia dah jadi positif. Dan yang akan datang pun dia akan jadi positif jugalah. Okey. Cuma kalau kita tengok pada Lebalum ni. Lebalum saya sebut untuk senang saya lah. Okey, net profit yang sebelum ni pada 2018 dia mengalami kerugian Okey. Tetapi okey, yang ni adalah untuk tahun 2000, untuk Jun 2018 dia mengalami kerugian lah. Okey, tapi dia mencatat keuntungan selepas tu untuk bulan September 2018 tak ada langsung yang rugilah, dia ada net profit lah. Okey. Okey, kita tengok net profit dia. Positif lah. Okey. Kemudian kita tengok price before profit before tax pun positif. Revenue pun revenue pun ada. Okey, cuma satu saja. Okey, kita kata quarter report untuk pada quarter yang semasa ni, kita tengok dia memberi pulangan yang positif. Okey, dia dah keluar untuk hari ni 30 September. Dia punya EPS 1.8. Profit dia 5679, net profit dia 4 lah. Sorry, 4589 ni ada kosong-kosong lagi yang belakang ni lah. Okey, kita tengok dia memberi satu untuk sukuan berapa ni? Sukuan pertama. Okey, sukuan pertama ni dia memberi satu profit lah. Okey. Cuma satu saja saya nak beritahu. Okey, kita kena tengok kalau nak pilih satu counter tu, okey, kalau kita nak main mid term ataupun long term, okey, short term tu soal kira lah. Belum ni saya tengok dah dia punya chart dia, okey. Tuan-tuan tengok dia punya technical chart dia, klik pada sini pun tak apa. Kalau malah tak mau nak buka dia punya platform. Okey, tak saya padam. Okey, yang ni saya padam. Okey. Kalau tuan-tuan tengok chart ni, dia tak apa nak cantik ni. Ni. Okey. Ni. Saya tak suka jenis yang macam ni. Okey. Mula-mula dia kat sini, dia kekal kat sini, kemudian berlaku pula adalah ada berlaku trading dekat sini, tapi lepas ni tak ada pula. Okey, volume pun kurang. Cuma pada yang sebelum ni, okey, yang ni kita panggil dia uptrend. Okey, yang ni kita panggil dia downtrend. Yang sekarang ni dia tengah buat sideways juga sikit lah. Jadi saya tak apa nak suka macam ni. Saya tak apa nak suka macam ni pasal dia ni lah. Dia mungkin menguji sikit lah kita punya kesabaran kita ni. Okey, pasal ada hari dia trading, ada hari dia tak trading Bukan ni kata ni Dia trading dia bukan tengok sini tak ada volume, maksudnya dia kekal kat sini. Kat sini pula bawah nak ada volume pada. Okey, tapi tu pun tak banyak. Okey, cuma yang ni ada bukan pasal apa, pasal dia mengalami keuntungan lah. Dia report pada kuartal yang pertama untuk
untuk tahun tu, okey, dia memberi pulangan positif lah. Okey, jadi macam arang ni saya tak apa nak pilih lah. Okey, walaupun dia fundamental dia okey, tapi dari segi technical chart dia tak apa nak menunjukkan dia okey. Okey, saya suka counter yang uptrend saja. Saya tak suka yang jenis yang lain-lain tu saya tak suka. Okey, kita tengok yang untuk arang ni pula. Okey, PE ratio pun cantik, EPS pun 6.57. Okey, boleh tak kita kalau kita bandingkan dengan Lebalum ni dari segi apa EPS? Okey, kita kena tengok nak mudah dia kita tengok dalam industri yang sama. Dalam industri yang sama, okey, insya-Allah kita boleh buat perbandingan. Okey, kalau industri yang lain-lain tak boleh nak buat perbandingan lah. Okey, kita tengok teknik chart dia untuk arang. Sorry, ni Lebalum. Kita tengok yang ni, teknik chart. Okey, saya buang dulu yang ni. Pening nak tengok ni. Okey, pun sama juga. Okey, sama juga. Setway dia berlaku banyak lah. Okey, kalau boleh nak uptrend macam ni. Uptrend macam ni cantik ni, macam ni. Naik ke atas ni. Okey, macam ni dia dah turun kan. Okey. Cuma kalau kita nak entry nanti ni, kalau nak entry juga ni biar pecah apa kita kata pecah resistance lah. Okey, resistance mungkin 6.3 baru kita boleh ni lah entry. Contoh lah ni saya tak tengok habis lagi. Okey, yang tu dari segi teknikal ni secara keseluruhannya kalau kita nak ambil daripada sini daripada 2012 hingga ke masa sekarang ni dia memang uptrend lah. Tapi bila kita masuk pada masa sekarang ni, okey, kita kata dia sideway lah, sideway. Sideway. Jadi saya tak apa nak suka dari segi technical analysis dia. Pasal saya tak mau nak tunggu lama sangat. Okey. Okey. Untuk yang ni okey, untuk net profit masa sekarang ni, okey, net profit dia sentiasa ada. Okey, net profit dia sentiasa ada. Okey, EPS pun 1.97, 1.43. Okey. Kuartal yang keempat ni, okey, revenue memberikan profit before tax dapat 4212, net profit dia 3335. Okey, cantik lah. Okey, dia apa kita kata company ni sihat lah, sentiasa menjana keuntungan. Okey, sentiasa menjana keuntungan. Okey, yang ni tuan-tuan jangan tengok lah. Yang ni sebenarnya kita nak tengok trend dia dari segi fundamental dia. Okey, dia menurun. Yang ni dibanding dengan kuartal yang sebelum mana. Okey, yang ni dibanding dengan kuartal yang sebelum ni. Okey. Okey, yang ni pun dia beritahu arang A rank for quarter net profit down 24%. Ni net profit dia kurang on higher income tax provision. Okey, maksudnya 24% dia menurun. Okey, dari segi net profit dia. Okey, dan dia bila syariah compliant. Okey. Okey. Itu sajalah. Okey, kalau nak tengok boleh tengok EPS dengan PE ratio dia kat sini. Okey. InsyaAllah yang tu saja dulu saya punya video. Nanti saya akan terangkan lebih detail lagi dari segi fundamental. Kita nak bandingkan fundamental lagi detail lagi lah. Okey, jadi sampai sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.